Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari. Selamat petang. Harapan saya dan terus memperjuangkan harapan nasional. Apa khabar saudari kan? Komen sikit kan? Hasan Azam. Waalaikumsalam dek. Abang panggil adik kan? Abang adik. Ni kita live kejap lah petang-petang ni. Saya pun ada free sikit petang ni. Duduk tepi jalan kat rumah saya ni kan. Saya fikir buat live kejap lah kan. Saya pun tak ada apa aktiviti petang ni. Esok mungkin tak sempat buat live lah. Esok saya nak pergi Kuala Lumpur sah. Ada urusan sikit. Ya tuan Adat Ami. Waalaikumsalam. Salam harapan nasional. Afdal Isyam, kerajaan nampak steady. Rizal Mukris, special draw adakah hari ni? Saya tak tahulah. Saya memang dalam hidup saya ni, saya belum penuh lagi lah. Pernah tikam nombor lagi, tak penuh. Main judi pun tak penuh lagi lah. Saya ni satu hal saya ni, saya tak kerti. Main nombor yang 4D tak kerti, main kad tak kerti. Itu nasib saya lah, tak kerti kan. Saya pun tak tahu pasal apa saya tak kerti kan. Jadi bab nombor ekor ni saya memang tak kerti lah. Yang kedua tu tak elok main judi tuan. Tak elok sebab judi ni dia boleh menyebabkan kehidupan kita ni susah. Sebab yang pertama tu benda tu haram lah. Yang kedua tu tak ada keberkatan Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga tu dia akan menyebabkan kita ni berpecah belah. Jadi seeloknya lah haramkanlah diri kita untuk bermain apa jenis judi pun. Kita dah. Itulah mukadimah sikit kan. Tapi saya bukan nak bercakap soal judi tu. Ozi, harapan nasional. Amboi kata Hanat, tak apalah, up to you lah. I don't care lah what you thinking about me. Important, I love my country and I always do my best. Okey tuan. Dan hari ini saya memang menyokong sepenuhnya kerajaan harapan nasional perpaduan ni kerana saya nampak kerajaan yang berdiri hari ini ada aura, ada satu semangat baru dalam diri kita rakyat. Dan kita nampak keupayaan Perdana Menteri kita begitu luar biasa. Kita dah lama merindui seorang Perdana Menteri yang mempunyai keupayaan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kali terakhir kita mempunyai Perdana Menteri yang punya aura yang hampir sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu zaman Datuk Seri Najib Razak. Dia tengok tadi ya sidang media mesyuarat pertama Kabinet Malaysia, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim buat sidang media kan. Cara dia bercakap, cara dia menerangkan, nampak orang utara kata tanjak, orang Kelantan kata tanggung. Nampak macam dia punya ciri-ciri kepimpinan tu terpancar jelas. Dan digandingkan pula dengan seorang timbalan Perdana Menteri yang cukup experience dalam management, tak lain tak bukan Presiden UMNO yang kita kasihi. Beliau bukan orang politik beliau adalah pejuang, iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dan yang baik sekali, yang pertama, Perdana Menteri kita menolak untuk mengambil gaji dari jawatan Perdana Menteri. Yang kedua, mungkin dia ambil gaji atas jawatan Menteri Kewangan. Tapi yang lebih istimewa lagi, semua jemaah menteri termasuk Menteri Kewangan akan memotong gaji sebanyak 20%, bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan negara membayar gaji jemaah menteri.
Dan perkara ni akan dibincangkan semula kan, selepas ekonomi naik nanti. Buat waktu ni, buat masa ni, memang semua menteri kena potong gaji 20%. Alhamdulillah. Kita nak macam ni lah, tuan-tuan. Berat sama ditanggung, ringan sama dijinjing. Maknanya keadaan ekonomi kita yang lemah berpunca daripada kealpaan, kerakusan, kegilaan Mahathir Yassin yang bersatu untuk berkuasa, mencetuskan berbagai-bagai krisis politik berpanjangan, mengamalkan amalan scheme of thing, tawar-menawar, jawatan, habuan, kesenangan, dan sekiranya mereka melompat menyokong kepada Mahathir Yassin. Semalam saudara, kita rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenyataan Menteri Besar Selangor ketika kempen di Padang Serai, saudara. Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor telah membocorkan rahsia besar, yang mana beliau telah digoda dan cuba dipengaruhi oleh Mahathir Yassin untuk mengkhianati janji dan perjuangan dia. Tapi alhamdulillah, MB Selangor tak selemah Azmin Ali. MB Selangor tak semurah Hamzah Danuddin. MB Selangor tak selemah Syahidan Kasim. Beliau enggan menurut desakan Mahathir Yassin sebelum mereka melancarkan Sheraton move ataupun langkah Sheraton. Malah dalam kenyataan yang amat berhormat Menteri Selangor Mahathir Yassin minta beliau membayar 10,000 tiap-tiap bulan kepada wakil rakyat amanah, dengan harapan Mahathir Selangor diambil alih oleh Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Tuan nampak? Mereka bercakap soal nak lawan rasuah, soal integriti, kononnya nak lawan rasuah. Tapi realiti sebenar, hakikat sebenar, mereka lah perasuah sebenar dalam negara ini. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tadi juga yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita kasih, bila ditanya soalan oleh reporters, wartawan, berkenaan pelantikan Dr. Zahid Hamidi atau yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Dr. Zahid Hamidi, Anwar menjawab dengan tegas. Anwar kata, selagi mahkamah tidak mengatakan bersalah, maka tidak bersalah. Yang kedua, Anwar kata apa tadi? Mereka yang mempertikaikan tentang pelantikan Dr. Zahid Hamidi, kononnya mereka itu nak melawan rasuah. Anwar tanya kepada Ketua Perikatan Nasional, adakah dia tu bersih? Dan Anwar cabar Ketua Perikatan Nasional, kalau anak jantan isytihar harta di dalam, di Australia dan di negara-negara lain, kita sama-sama nantikan sama ada Ketua Perikatan Nasional mempunyai keberanian untuk menyaut cabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengisytiharkan hartanya di dalam negara, di Australia dan juga di negara-negara yang lain. Adakah Mahathir Yassin berani menyaut cabaran? Kita semua tahu
Mahathir Yassin takkan berani mengisytiharkan kekayaannya. Kalau dia benar-benar jujur, dia akan isytihar. Betul. Tentulah nanti Haji Adi akan mengeluarkan lagi satu dalil. Haram mengisytiharkan harta, bertentangan dengan demokrasi. Tuan siapa nanti? Sebab mereka ada Haji Adi. Haji Adi sentiasa boleh melindungi Mahathir Yassin dari mengisytiharkan harta dan kekayaannya. Dan saudara, pelantikan Dr. Zahid Hamidi sebagai TPM juga sebagai satu bukti yang amat berhormat Perdana Menteri kita tidak berjaya dipengaruhi, tidak berjaya dimanipulasi, tidak berjaya ditipu oleh Mahathir dan Muhyiddin dengan pendakwaan terpilih. Sedia maklum, saudara, yang amat berhormat Perdana Menteri kita ni bukan calang-calang orang. Dua kali dikenakan pendakwaan terpilih. Dua kali merengkok di penjara. Bukan untuk tempoh masa 1 bulan 2 bulan, tapi hampir mencecah 10 tahun. Kita sedia maklum beliau di penjara kerana Mahathir cuba menyekat beliau dari menjawat jawatan Perdana Menteri. Jadi kalau yang amat Perdana Menteri kita pun pernah dianiaya, pernah dipenjara, pernah difitnah, merengkok hampir 10 tahun di dalam sel kecil, kan? Bertilamkan lantai, berbantalkan, kan? Bantal kecil, bilik air pun tak ada pintu. Tentu Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup matang, cukup masak dengan permainan kotor bersatu ni. Dan kita juga tahu yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Zahid Hamidi telah melalui satu fasa penganiayaan yang cukup hebat, penindasan yang cukup hebat, pengkhianatan demi pengkhianatan dari mereka-mereka yang dia sangkakan sahabat, rupa-rupanya musang berbulu ayam, saudara. Tentulah hari ini bila dua orang ini mengetuai negara, negara kita akan bangkit menjadi maju, saudara. Sebab mereka telah melalui fasa perjuangan yang cukup hebat, yang mustahil mampu dilalui oleh orang-orang biasa seperti kita. Contohnya saya lah, kalau duduk lokap 2 hari pun saya rasa dah macam nak gila. Tuan bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk 10 tahun, dia tak gila pun. Tapi kalau kita dengar lokap pun kita dah takut. Ini lokap ni macam hotel keluar masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Clear? Jadi tuan-tuan, kita rakyat wajiblah memberi sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan. Dan kita berdoa kerajaan perpaduan ini akan berevolusi menjadi sebuah gagasan politik baru demi untuk menyatukan bangsa besar Malaysia, mengembalikan ikatan silaturahim antara Melayu, Cina, India, asli, anak Sabah, anak Sarawak yang telah lama berpecah belah berpunca dari kerakusan Mahathir dan Muhyiddin. Makna hari ini Malaysia lebih tenang. Pelabur-pelabur mula menghubungi Perdana Menteri,
menghubungi timbalan Perdana Menteri untuk datang melabur ke dalam negara kita. Kenapa pelabur kembali yakin kepada Malaysia, saudara? Jawapannya mudah, tuan-tuan. Kestabilan politik. Bila kita berjaya membuang masalah, bermakna kestabilan itu ada. Masalah dalam politik Malaysia ini bernama Mahathir Yassin dan Mahathir Mohamad. Dua nama ni. Saudara, usahlah kita sembang kemah. Kalau kita tak mampu mewujudkan kestabilan politik, ekonomi takkan boleh dipulihkan kalau kita gagal untuk mewujudkan kestabilan politik. Bermakna pokok pangkal semua kebahagiaan, semua kejayaan bergantung kepada kestabilan politik. Clear? Contohnya di negara Iraq, dulu di bawah Saddam Hussein, mereka mempunyai kestabilan politik. Walau ada pihak mengatakan Saddam Hussein ini tegas, Saddam Hussein ini zalim, tapi dia mempunyai kestabilan politik. Sebab tu Iraq di bawah Saddam Hussein lebih maju, rakyat Iraq lebih bahagia berbanding di bawah kerajaan baru hari ini. Kenapa? Kerana kerajaan Saddam Hussein yang dulu ada kestabilan politik. Kerajaan Iraq yang baru tidak ada kestabilan politik. Bawalah beberapa ribu pun bijak pandai menyertai kerajaan itu, tetapi sekiranya mereka gagal mewujudkan kestabilan politik, bermakna ekonomi Iraq tidak boleh dipulihkan. Rakyat Iraq takkan boleh bahagia seperti mana zaman Saddam Hussein dulu. Sama juga di negara kita ini, saudara. Jika kita hari ini gagal mewujudkan kestabilan politik, jika kita hari ini gagal untuk mengalahkan provokasi jahat yang dibuat oleh Perikatan Nasional, contohnya macam pemimpin bernama Mahathir, Haji Adi, dan yang terbaru nama Saidan Kasim, kita akan gagal untuk memulihkan ekonomi kita. Bermakna hari ini kita penyokong-penyokong kerajaan perpaduan mesti melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Perikatan Nasional. Perdana Menteri tidak boleh sama sekali mengikut kehendak Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional sebenarnya bukan berniat baik kepada kerajaan perpaduan. Mereka lebih kepada berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan bina kerajaan backdoor supaya mereka boleh menguasai kekayaan dalam negara ini, tuan-tuan. Saudari, semua orang tahu Saidan Kasim sedang berganas. Saidan Kasim dah mengeluarkan kenyataan yang mereka akan berkuasa tidak lama lagi. Jadi berhati-hatilah, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan kena tahu Mahathir ini punya kepakaran yang luar biasa. Kalau dia berkawan dengan Pakatan Harapan, dia akan pecah belahkan Pakatan Harapan. Kalau dia berkawan dengan Barisan Nasional, dia akan pecah belahkan Barisan Nasional. Jadi jangan berkawan dengan bersatu, tuan-tuan. Okey, tuan, apa soalan, tuan? Osman Broman, jangan lupa makan ubat ni. Kamu yang perlu makan ubat. Kami hari ini dah pandang ke depan. Kami dah buang yang keruh, ambil yang jernih. Kami telah melupakan permusuhan kami demi satu objektif matlamat yang sama, demi agama, bangsa dan tanah air. Kami boleh bermaaf-maafan sebab berdamai dengan musuh yang lama lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat yang bernama bersatu. Hari ini saya tak ada masalah dengan PKR, tak ada masalah dengan DAP, tak ada masalah dengan PAN, tak ada masalah dengan warisan. Walaupun dulu kita berperang hebat, apa yang saya tak kata kepada DAP?
Apa yang Ismi tak kata kepada Pakatan Harapan? Apa yang Ismi tak gelar kepada Anwar Ibrahim? Saya pernah gelarkan Anwar Ibrahim burung tiung. Itu dulu, tuan-tuan. Masa kita bergaduh, masa kita berbalah. Tapi hari ini kita kena buka lembaran yang baru. Kita kena bermaaf-maafan. Ada niat dalam perjuangan kita, niat dalam politik, kita nak membangunkan negara, nak membahagikan kekayaan negara dengan adil kepada rakyat, nak bawa kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran kepada kehidupan rakyat. Kita nak pastikan anak-anak rakyat ni cukup makan, anak-anak rakyat mendapat pendidikan yang cukup, ketua-ketua keluarga rakyat ada pekerjaan. Kita nak pastikan setiap keluarga punyai masa depan. Itu cerita dia. Makna baik kita berdamai, kerana perdamaian telah dituntut oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala tak suka kita berbalah. Allah Subhanahu wa taala nak kita berdamai, membina masyarakat yang madani, membangunkan pembangunan modal insan, supaya orang Melayu, orang Cina, orang India, asli Sabah, Sarawak hidup sebumbung, menghormati antara satu sama lain dan menjaga sensitiviti kaum, supaya dunia dapat melihat bahawa bangsa majmuk Malaysia ni bangsa yang hebat. Dan jangan kita ni mengikut jejak amalan politik bersatu dan PAS yang terlalu ekstrim, yang sentiasa berusaha untuk divide, rule and conquer. Nak mecah belahkan Melayu, Cina, India, asli Sabah, Sarawak hanya kerana kepentingan politik dan kerakusan kuasa Mahidin dan Haji Ali. Amalan politik yang dibawa Perikatan Nasional tidak bertamadun, saudara. Mereka mengamalkan rasuah politik, mencuri ahli parlimen, membentuk kerajaan pintu belakang. Bermakna amalan politik Perikatan Nasional amalan yang tidak bertamadun. Adakah kita rakyat yang bertamadun ini nak menyokong gabungan yang tidak bertamadun, yang tidak menghormati demokrasi, tidak menghormati undang-undang negara, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Akta Anti Lompat Mati? Saudara-saudari, teruskan perjuangan saudara. Dan yakinlah, kebohongan itu walau berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan mereka itu tanda dekatnya mereka kepada kehancuran. Teruskan perjuangan saudara. Dalam banyak-banyak jalan yang ada, jalan perjuangan yang kita pilih. Maka saya, tuan dan saudara semua yang ada sini telah memilih jalan perjuangan. Maka jalan perjuangan tiada penghujungnya. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.